Mari kita bersatu dalam doa. 让我们一起来进入祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam yang indah di mana kami boleh berkumpul bersama. 我们为着今天这么美好的晚上，能够聚在这里一起敬拜你，我们向你献上感谢。 Kami rindu untuk dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. 主啊，我们渴慕能够聆听你的话语， Lembutkanlah hati setiap kami, 求你软化我们的心， agar firman itu ditaburkan di tanah yang subur. 好让所传讲的话语是播在这个种子，是播在这个肥沃的土地上， Sehingga benih firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati setiap kami. 这样的话呢，那些种子能够扎根，并且能够成长肥沃。 Berkati jam pemberitaan Tuhan ini ya Tuhan. 主啊，求你祝福我们这个时刻。 Demi Kristus Yesus Allah kami yang hidup kami berdoa. 奉靠主耶稣基督，我们复活的主，我们祷告。 Amin. 阿门。 Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-7 dan ke-15. 弟 Dua 兄 ayat 姐妹 saja. 们，我们要读圣经是哥林多后书第4章第7到第12节。 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubungan dengan semakin banyak orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. 我们有至宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的力是出于神，不是出于我们。我们四面受敌，却不被困住；心里作难，却不致失望；遭逼迫，却不被丢弃；打倒了，却不致死亡。身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。 Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara ada yang tahu berapa harga lukisan ini? 亲爱的弟兄姐妹们，你们是否知道这个图片、这个绘画，价值是多少？ Ada yang bisa tebak? 你们能够猜吗？ $1 juta katanya. 有些人说这个是100万美金， Sekitar 16 miliar begitu 那 ya. 就大约差不多是160亿， Ada lagi? 有吗？还有其他的吗？ 250 juta, banyak 有 sekali 一 ya. 些说是25万这个美金，25亿美金， Bapak Ibu Saudara, 250亿美金。 Rupanya lukisan ini diberikan nama Salvator Mundi. 这个绘画呢是被名为 Salvator Mundi， Yang berarti juru selamat dunia. 就是世界的救主。 Lukisan ini dilukis oleh Leonardo da Vinci. 就是 Leonardo da Vinci 所画的图画。 Pada masa itu 那个时候， dijual sekitar sekian Bapak Saudara. 那时候呢，这个价钱你们可以自己念出来。 Ini adalah lukisan termahal di dunia saat ini. 现到目前为止，这是世界上最贵的这个绘画。 Saya tidak menyangka juga waktu saya mencari di Google lukisan termahal di dunia muncul lukisan ini. 我没有想到，当我选说最贵的绘画的时候呢，就看到这个图片。 Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau kita memiliki lukisan ini, 弟兄姐妹们，你可以想象，如果我们拥有这个图片、这个绘画， mungkin kita akan pamerkan, kita taruh di dinding rumah kita yang paling luas. 可能我们会把这个绘画呢摆在这个展示在我们最漂亮的这个墙壁上。 Mungkin kita akan bingkai dengan indah. 可能我们会这个装上这个很漂亮的这个框框。 Atau sebagian yang takut lukisannya hilang, mungkin lukisan ini dijaga dengan ketat. 可能有一些人他怕被丢了，他们一定是很好的这个照顾。 Lukisan yang berharga pasti akan dipamerkan kepada banyak orang. 普通呢，漂亮的绘画一定是会展示给很多人看。
di tempat yang indah dan di tempat yang terbuka. 一定是在漂亮的、好看的地方，而且是开放的地方。 Namun hari ini kita membaca sebuah teks yang lumayan dibilang cukup aneh. 今天我们所读的经文，我们可以说是阿门的这个经文。 Ada sebuah harta yang berharga 这个比较奇怪的这个经文，因为呢有一个非常宝贵的一个宝贝， namun ditaruh di bejana tanah liat. 可是放在这个瓦器里。 Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali ke masa zaman dahulu, 如果我们回顾到以前， ke masa Paulus hidup, 就是当保罗还活着的时候， maka bejana tanah liat bukanlah sebuah barang yang mewah. 那时候呢，这个瓦器并不是一个有贵重的这个器皿， Itu adalah sebuah barang yang bisa ditemui di hampir sebuah rumah. 我们到处都可以找到的。 Itu adalah sebuah barang yang biasa saja. 这个是很普普通通的这个器皿， Bisa dibilang itu barang murah. 可以说这是便宜的货。 Pada masa itu adalah barang yang tidak ada nilai artistiknya sama sekali. 在那个时候呢，这个完全没有这个艺术的价值。 Masa sekarang mungkin bisa saja bejana tanah liat ada nilai artistiknya. 可能现在呢，这个瓦器可以有这个艺术的价值， Tetapi zaman dulu tidak ada, Bapak Saudara. 可是，在那个时候呢是没有价值。 Bukanlah sebuah tempat yang cukup layak dipakai untuk menyimpan sebuah harta yang sangat bernilai. 并不是一个很好的，就是很适合的器皿来装很贵的宝贝。 Zaman dulu belum ada bank, Bapak Saudara. 那时候还没有银行， Kalau punya harta lebih baik disimpan di kotak besi. 如果普通的人家如果有财富的话，他们都是存在这个铁橱里， Atau dikubur di tempat yang aman. 或者是他们埋在安全的地方。 Tetapi tidak ditaruh di tempat yang rapuh. 可是他们一定不会放在一个比较脆弱的地方， Di tempat yang mudah hancur, bahkan kalau nggak diapa-apain pun bisa hancur dengan sendirinya. 这个是很容易破碎，而且有时候我们没有动它，它都会破碎的。 Siapakah bejana ini, Bapak Ibu Saudara? 这些破碎的这个器皿是什么？是谁呢？ Kita adalah bejana ini. 我们就是这个器皿。 Bejana ini merupakan sebuah metafora yang menggambarkan betapa lemahnya kita, betapa rentannya kita sebagai manusia. 这个器皿，这个瓦器呢，就是来显示一种现象，就是我们人是多么的脆弱。 Seperti apa kelemahan kita, Bapak Ibu Saudara? 我们的脆弱是像什么呢？ Kita adalah manusia yang rentan berbuat dosa. 我们是很容易犯罪的人， Manusia yang rentan dan mudah kepahitan. 我们很容易有苦毒， Manusia yang mudah tersinggung, bahkan undur dari pelayanan. 我们很容易被冒犯，而且有时候随便我们就说我们不再服侍主了。 Manusia yang mudah menyerah ketika bertemu dengan tantangan. 当他们有这个面临困难的时候，他们很容易的就是这样放弃了。 Namun kita sebagai bejana yang rapuh itu dipercayakan harta yang begitu mulia. 虽然我们是这么脆弱的瓦器，可是上帝呢，竟然信任我们，把这个宝贝放在我们这个瓦器里。 Harta yang dimaksud di sini adalah sebuah harta yang tidak bernilai. 这里所谓的这个宝贝，就是无价之宝， Yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. 不能够用任何东西来比较。 Harta itu adalah Injil. 这个宝贝就是福音， Yang dapat memulihkan relasi kita dengan Allah. 这个福音能够把我们跟神的关系恢复。 Tanpa relasi yang pulih, status kita adalah musuh Allah. 如果我们跟神的关系没有恢复的话，我们的身份就是主的仇敌。 Tanpa relasi yang pulih, tidak ada jaminan akan surga. 如果我们跟主的关系没有恢复的话，我们没有天堂的保证。 Tetapi ketika Injil itu ada di dalam kita dan kita memiliki relasi yang pulih dengan Allah, 当这个福音能够有在我们里面，那我们跟神的关系恢复之后， maka kita menjadi sahabat Allah. 那我们的身份就是神的好友。
Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita akan membahas 3 implikasi praktis yang bisa kita pelajari dari renungan harta dan bejana. 在这个经文我们可以看到有3点的重要点。 Yang pertama adalah kesediaan kita untuk dapat memberitakan Injil. 第一，我们愿意摆上自己来传福音。 Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata bejana tanah liat. 我们注意这个瓦器这个名词。 Seorang profesor perjanjian baru, 新约的这个教授， dia berkata bahwa kita adalah bejana tanah liat yang digunakan oleh Tuhan untuk tujuannya dan kita sangat rapuh. 他说我们就是神所使用的这个瓦器，而且我们是非常脆弱的。 Bapak Ibu Saudara, menurut Robertson, bejana tanah liat mengisyaratkan bahwa kita adalah alat Tuhan. Robertson 这个教授他说，我们就是神的瓦器，神的器皿。 Bahwa kita siap dipakai menurut kehendak Tuhan. 我们已经预备好自己，让神使用。 Dan dalam bejana yang biasa ini, 在这个普普通通的器皿， terletak sesuatu yang sangat istimewa, 装着一个非常特别的东西， yang sangat mahal harganya, 而非常昂贵的， yaitu Injil yang menyelamatkan. 就是能够拯救的福音。 Bapak Ibu Saudara, terkadang harta yang begitu penting itu dianggap penting di awal saja. 弟兄姐妹们，有时候我们看一个宝贝当初我们是觉得非常的宝贵， Lama kelamaan tidak lagi menjadi begitu penting, Bapak Ibu Saudara. 可是久而久之，我们就没有觉得这么宝贵了。 Ketika kita membeli handphone baru, 当我们买新的手机的时候， kita jaga begitu rupa. 我们会非常的保护。 Kalau handphone kita terjatuh, kita akan sangat-sangat sakit hati. 如果我们的手机跌倒，我们一定很心痛。 Tapi kalau kita sudah punya handphone itu sekian lama, 当我们有了这手机一段时期， bukannya kita jaga, malah kita lempar handphone kita. 后来我们就不太照顾了。我们不但没有好好的照顾，我们反而可能乱丢乱放。 Terkadang kita berlaku demikian terhadap Injil. 有时候我们对福音也是如此。 Waktu kita pertama kali menerima Injil, mungkin Injil itu begitu istimewa untuk kita. 当我们刚刚得到福音的时候，我们觉得那个福音对我们是非常的特别。 Kita sangat bahagia karena kita memiliki Injil keselamatan. 我们觉得我们非常的幸福，因为我们拥有这个拯救的这个福音。 Tapi setelah beberapa tahun kita mendapatkannya, 可是几年之后， setelah beberapa puluh tahun kita memilikinya, 可能我们已经几十年拥有这个福音了。 Injil itu menjadi biasa 久 saja, 而久之，我们也觉得说这福音是很普通的了， menjadi tidak terlalu istimewa lagi 不 bagi 再 kita. 特别了。 Dan mungkin inilah yang membuat setiap kita malu memberitakan Injil kepada orang-orang di luar sana. 可能这就是我们不愿意把福音传讲给外面的人的原因。 Membuat setiap kita tidak lagi antusias untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di luar 我 sana. 们不再渴慕，不再热心的要传福音。 Ditambah berita-berita di luar sana atau pembicaraan-pembicaraan di luar sana sangat menarik. 我们觉得说外面的谈话是非常的有趣， Berbicara tentang AI, berbicara tentang kendaraan listrik, berbicara tentang tempat wisata yang menarik, tempat makanan yang enak. 我们常常会讲到那些我们觉得很有趣的，就是人工智能啊，那个什么电动汽车或者是哪里有好玩的地方，哪里有好吃的东西。 Kita menjadi kecil hati terhadap berita Injil. 我们对这个福音变成很灰心， Justru berita Injil inilah yang sangat istimewa. 而实际上呢，这福音反而是非常特别的。 Berita yang dapat menghidupkan. 这个福音，这个信息能够使人拯救 Berita 起 yang 来， memberikan garansi akan jaminan kekal. 然后他呢给人一个永生的这个保证。 Bapak Saudara, ketika melayani di dalam diakonia, 当我这个服侍在这个人事部的时候， ketika berjumpa dengan keluarga-keluarga
yang ditinggal mendadak oleh orang-orang yang mereka kasihi. 当我们看到那些忧伤的家人，他们突然间他们的家人突然离弃， Keluarga ini tidak siap, Bapak Saudara. 这些人他们都没有预备好自己， Mungkin mereka rela membayar kepada Tuhan untuk bisa memperpanjang umur orang yang mereka kasihi. 可能他们愿意付任何代价给上帝，让他们能够挽回他们所失去的家人。 Namun tidak bisa, Bapak Saudara. 可是已经不能够了， Hanya ada satu cara untuk menghidupkan mereka kembali, yaitu Injil yang dapat memberikan mereka kehidupan yang kekal. 只有一个方法，那就是福音，福音才能够给他们永生的保证。 Justru Tuhan memakai bejana yang biasa ini. 上帝就是用这个普通的器皿， Kita yang bukan siapa-siapa yang tidak istimewa ini. 就是我们那种普通通，不是任何什么名人的这些普通人， Menjadi wadah yang siap dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan akan harta yang berharga itu kepada banyak orang. 上帝希望我们能够把自己摆上，愿意成为传福音给众人的这个器皿。 Satu pertanyaan hari ini, Bapak Saudara. 我想问弟兄姐妹们一个问题： Apakah kita bersedia dan siap dipakai oleh Tuhan? 是不是我们愿意，而且我们已经预备好自己，让神使用？ Bapak Ibu Saudara, saya teringat cerita Gideon. 我记得这个基甸的故事， Ketika dia diminta untuk melawan orang Midian. 当上帝要他这个去战争这个米甸人的时候， Ingat berapa orang yang Tuhan minta untuk Gideon bawa? 那时候上帝要求几个人？ Hanya 300 orang, Bapak 只有Saudara. 300个人。 300 orang ini diminta untuk membawa buyung dan sangkakala. Buyung yang terbuat dari tanah liat dan sangkakala, trompet. 他们只带这个瓦器，还有带这个号筒，就是这样前往征战。 Di dalam buyung itu ada lilin. 在这个瓦器里面有蜡烛。 Ketika Gideon mengatur strategi, 当这个基甸他安排策略的时候， Gideon menempatkan orang-orang yang membawa buyung dan sangkakala ini di sekeliling camp daripada orang Midian. 这个基甸呢，把这个300个人，他们带着号筒跟带着这个瓦器，他们就是围绕着这个米甸人的这个他们所住的地方。 Pada saat itu, Gideon meminta orang-orang ini, mengisyaratkan orang-orang ini agar memecahkan buyung dan meniup trompet. 那时候呢，基甸就叫这300个人把这个器皿把它打破碎了，然后呢，他们就吹号筒。 Orang-orang Midian kemudian menjadi takut sekali. 米甸人变成非常的害怕， Musuh mendekat. 他以为说，哇，这个敌人已经接近了。 Mereka melihat banyak sinar lilin. 他们看到有那个蜡烛的灯光， Dan saat itulah orang Midian lari terbirit-birit. 那时候呢，米甸人呢，他们就是到处奔跑。 Bapak Saudara, ketika Tuhan ingin memakai kita, 弟兄姐妹们，当上帝要使用我们的时候， kadang-kadang Tuhan memakai di tengah keterbatasan kita. 有时候呢，上帝会用我们的有限， Tuhan dapat memakai di dalam situasi yang dianggap lemah. 别人看来是很脆弱的状况。 Bayangkan 300 orang melawan satu bangsa. 我们可以想象300个人来对抗一个民族， Dan 300 orang ini masih bisa menang. 而这300个人可以打赢仗。 Terkadang Bapak Saudara kita perlu menjadi 300 orang ini yang siap dipakai oleh Tuhan. 所以弟兄姐妹们，我们呢要成为这个300个人之一，来预备自己被神使用。 Atau kita menempatkan diri kita menjadi buyung tanah liat itu. 或者是我们愿意成为神所使用的这个瓦器， Kita menjadi bejana yang siap dihancurkan agar lilin itu bersinar di tengah kegelapan malam. 我们愿意成为随时可以被打破碎的这个放蜡烛的这个器皿。 Ketika Tuhan meminta kita untuk menginjili, apakah kita siap, Bapak Saudara? 当上帝要我们传福音，是不是我们预备好自己？ Harta yang berharga itu bukan untuk disimpan di dalam bejana ini.
这个宝贝呢，不是收在这个瓦器里， tetapi untuk ditunjukkan dan dibagikan kepada seluruh orang di dalam dunia ini. 而是要展示给所有在世上的人。 Mari kita memiliki kesediaan untuk siap memberitakan firman Tuhan. 但愿我们都能够愿意把自己摆上，被神使用。 Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, 第二， kita belajar memiliki kesadaran untuk mengandalkan Tuhan. 我们有这个依靠主的意识。 Perhatikan di dalam teks ini ada kata kekuatan yang melimpah-limpah. 我们看在这个经文里面有说，这个非常充沛的力量。 Kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari kata Yunani dunamis. 这个是在这个希腊文就是 dunamis， Atau di dalam kata dasarnya dunamos. 就是它的语根是这个 dunamos。 Kata ini dekat sekali dengan kata dinamit. 这个跟这个炸药就是 dynamite 非常的接近， Yaitu sebuah alat peledak yang memiliki dampak ledak yang begitu besar. 而这个它的爆炸性非常强烈。 Karena itu di dalam terjemahan bahasa Indonesia dipakai kekuatan yang berlimpah-limpah untuk menunjukkan betapa besarnya kekuatan itu. 所以呢，在这个印尼文呢，它是说非常大的力量，就是要表示说它能够有爆炸性的能力。 Kata ini juga Paulus pakai di dalam kitab Filipi 3 ayat 10. 而保罗也是在这个腓立比书第3章第10节这么说， Kata kuasa kebangkitannya itu memakai kata dunamis juga. 他也是用这个 dunamis 来解释这个神的这个复活的力量。 Kuasa kebangkitan berbicara mengenai kuasa kemenangan daripada penghukuman maut. 这个复活的大能呢，就是战胜了这个死亡。 Selama ini dunia mencari dan berusaha mencari cara keluar dari maut. 我们在世上，我们常常寻找方法，如何的能够免掉这个危险，这个死亡。 Namun kuasa kebangkitan inilah jawabannya. 复活的大能就是我们的答案。 Seseorang tidak perlu mengalami penghukuman di dalam maut kalau dia memiliki kuasa kebangkitan di dalam Kristus. 一个人如果他已经拥有复活的大能，那他已经不用面临这个永远的死亡。 Bapak Ibu Saudara, Paulus menyadari bahwa ia bisa melewati semua kesulitan itu karena dia memiliki kekuatan yang besar ini. 弟兄姐妹们，保罗他意识到说，他拥有这样大的能力，所以呢，他知道他一定能够战胜。 Ayat 8 dan ayat 9 kalau Bapak Saudara baca atau Bapak Saudara sudah dengar di hari Minggu. Itu menjelaskan betapa Paulus tertekan, betapa Paulus ditindas tetapi dia tidak jatuh di dalam sana. 第8、第9节我们可以读到说，虽然这个保罗他受欺压，可是他并不因着这样而跌倒。 Saya pikir bukan hanya Paulus, kita juga pernah mungkin mengalami tekanan-tekanan yang begitu berat. 我想不只是保罗，我们自己也是面临过很多的种种压力。 Tetapi mungkin kita pernah menjadi heran 可是我们也是会觉得很奇妙， waktu kita berjalan selangkah demi selangkah. 当我们一步一步走的时候， Sampai kita berjalan begitu jauh. 到我们走了这么远了， Lalu kita menengok ke belakang 当我们回顾过去， dan kita melihat 我们看 bahwa kita sudah melewati masa-masa yang tersulit dalam kehidupan kita. 原来呢，我们已经度过了那些我们最苦的日子。 Itu pasti karena kekuatan yang berlimpah-limpah itu beserta dengan setiap 这 kita. 就是非常大的力量，在我们身上， Jauh lebih besar Bapak Saudara. 这个远超过我们想象的。 Kekuatan yang berlimpah-limpah itu diberikan kepada kita supaya kita mampu memberitakan kabar baik itu. 神给我们这样大的力量呢，就是给我们能力把他的福音传出去。 Orang berpikir kalau menginjil itu butuh metode yang bagus. 有些人他们认为说，如果要传福音呢，他们必须有非常好的这个装备。 Orang berpikir bahwa menginjil itu tergantung pembicaranya. 他们以为说，传福音呢是靠那个讲话的人。 Kalau dia semakin fasih lidah, semakin orang percaya terhadap Injil. 如果他讲得非常流利的话，别人就会更相信他所说的。 Tetapi Bapak Saudara, itu tergantung daripada Tuhan. 可是呢，这都是靠神。 Ketika orang
kita ingin menginjili seseorang, 当我们要传福音给一个人的时候， sebelum kita berbicara, 我们还没有说话之前， Roh Kudus sudah terlebih dahulu berbicara kepada orang-orang yang ingin kita injili. 圣灵已经在那个我们要传福音的人的身上动善功。 Sehingga kalau mereka dapat percaya bukan karena kita, tetapi karena karya Roh Kudus. 所以呢，若他们最后能够信主的话，并不是因着我们的功劳，而是因为圣灵的动工。 Bapak Saudara, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa kita. 我们看神的这个能力远超过我们的能力。 Satu kali saya diinfokan untuk pergi menginjili seseorang. 有一天呢，我被差派要去传福音给一个人。 Saya diberitahukan orang ini adalah seorang yang sangat keras. 他们说这个人他非常刚硬。 Bapak Saudara, dalam hati saya begitu gentar. 我是心中有一点战兢。 Sepanjang perjalanan saya berdoa kepada Tuhan. 一路上我都不断的祷告。 Lalu kemudian kita sampai di rumahnya. 后来我们就到了那个人的家。 Ketika berita Injil disampaikan, 当福音传出去的时候， orang yang keras ini 那个非常刚硬的人， menangis. 他哭了。 Bukan menangis biasa, Saudara. 他不只是普普通通哭， Dia terseguk-seguk 可 sambil 是 menangis. 他哭得非常的这个伤心。 Orang ini berkata, hari ini saya sangat terharu. 他说：“我今天非常的感动， Karena berita Injil menyentuh hatinya yang keras. 因为福音的信息已经软化了那个刚硬的心。 Itu bukan karena saya. 那并不是因着我， Bukan karena metode yang saya pakai. 并不是因着我所用的方法， Tapi karena kekuatan dan kuasa Injil hadir di dalam kehidupannya. 这就是福音的大能已经降临在他身上。 Mari andalkan Tuhan dan kekuatan dan kuasa Tuhan dalam memberitakan Injil. 弟兄姐妹们，让我们依靠上帝，依靠神的大能来传福音。 Yang terakhir, Bapak Saudara, 最后， kita belajar bahwa semua itu untuk kemuliaan Tuhan. 我们学习说，我们所做的一切都是为了神的荣耀。 Bapak Saudara, sangat menarik sekali di dalam bagian akhir ayat ke-7 dan bagian akhir ayat 15. Dikatakan bahwa segala sesuatu yang Paulus lakukan bukan dari diri kami dan bagi kemuliaan Allah. 在第7节跟在第15节的后面，都是说所有的这个莫大的能力是出于神，不是出于我们。 Bapak Saudara, mengapa Paulus mengatakan hal ini? 为什么保罗这么说呢？ Kota Korintus adalah kota pelabuhan. 哥林多是一个海港， Perputaran uang kencang di sana, Bapak 那 Saudara. 边的这个经济的这个活动非常的强烈。 Kalau mereka punya banyak uang, mereka bisa sesuka hati melakukan dosa. 如果他们很多钱的话，他们可以随意的犯罪。 Bahkan Korintus terkenal dengan kota yang banyak kuil dan tempat sembayangnya. 哥林多呢是出名于很多这个庙堂，很多这个拜偶像的地方。 Banyak pendeta wanita dengan pelacur kuil di dalamnya. 在这个庙堂里面呢，有一些那个叫什么妓女，那些敬拜的妓女。 Banyak orang-orang Korintus mencari keuntungan diri sendiri. 而这些哥林多人呢，他们就是自找自己的利益。 Tetapi Paulus menekankan metafora bejana tanah liat untuk menekankan bahwa tujuannya bukan diri, tetapi kepada Allah yang memberikan kekuatan yang berlimpah itu. 保罗呢，他就用这个瓦器成为一种现象来给人们看，说我们不是为了我们自己，而是为了神，我们只是瓦器。 Paulus bisa melewati semua rintangan, kesulitan. 保罗他能够超越这一些障碍，这些苦难。 Ketika Paulus menjadi pemberita Injil yang ulung, 当他成为一个非常好的这个传福音的传道人， ketika Paulus berhasil menulis surat yang begitu baik dan didengar oleh banyak jemaat, 当保罗可以写这么多的
好的书信，让这么多的人信服他。 Pada saat itu Paulus bisa saja mengambil kredit untuk dirinya sendiri dan berkata saya yang hebat. 那时候保罗可能他可以说：“哇，是我很棒。” Tetapi Paulus berkata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu bukan dari diri kami, tetapi berasal dari Allah. 可是保罗说，这个莫大的能力不是在于我，而是在于神。 Tetapi Paulus mengatakan kalau semakin banyak orang percaya bukan karena saya dan murid-murid saya atau rekan-rekan saya, tetapi karena Allah dan bagi kemuliaan Allah. 保罗说，如果越多人能够信主，并不是因着我或者是我的同工，而是因着神的荣耀。 Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertanya, 亲爱的弟兄姐妹们，我想问你们， apakah Bapak Saudara tahu siapa yang membuat, apakah Bapak Saudara tahu siapa tukang yang memasang salib di atas ini? 你们知道吗？谁把这个十字架挂在这个墙上呢？ Apakah Bapak Ibu Saudara tahu nama tukang yang memasang granit atau keramik yang Bapak Saudara injak? 你们认识这些帮我们套上这个地那个的石砖的人呢？ Apakah Bapak Saudara tahu skop dan perkakas mana yang dipakai untuk membangun gedung ini? 你们知道我们建这个房子，它是用什么什么工具呢？ Bapak Ibu Saudara, para tukang-tukang itu mungkin bekerja dengan keras. 可能这些工人他都非常殷勤的工作， Mereka mungkin pernah cedera waktu mengerjakan bangunan ini. 他们可能在这个过程中，他们也受过伤。 Mereka mungkin mengeluarkan tenaga yang besar untuk mengerjakan bangunan ini. 他们可能用很大的能力来完成这个建筑， Tapi tidak satupun dari kita tahu nama tukang yang mengerjakan bangunan ini. 可是我们没有一个人都认识把这个房子这个建好的这个人是哪一些人。 Yang kita tahu gedung ini adalah bagian dari GKY Pluit yang didedikasikan untuk Tuhan. 我们知道的就是这个建筑是GKY Pluit献给神的一个场所。 Tukangnya siapa, perkakasnya apa, kita tidak tahu. 我们不知道这个工人是谁，他所用的工具是什么，我们都不知道。 Setidaknya kita tidak pernah mendengar kredit daripada tukang-tukang. Bahwa tukang-tukang ini mengambil kredit bahwa mereka yang memasang keramik dan granit ataupun salib. 这个装这个砖石的人是谁？他们怎么谁这个挂上这个十字架是谁？都没有人晓得。 Bapak Saudara, mungkin kita adalah pekerja demikian. 可能我们也是这种工人， Yang hanya dipakai menjadi pekerja, bahkan perkakas untuk membangun kerajaan Allah. 神只是使用我们成为他所使用的这个工人或者是工具， Tetapi bukanlah kita yang layak dimuliakan. 不是我们配得到荣耀。 Mungkin kita bekerja dengan keras dan mungkin kita mengorbankan banyak hal dalam pelayanan ini. 可能我们为了这个服事，我们已经非常殷勤的工作，我们也可能牺牲了很多。 Tetapi kita tidak layak mengambil kredit dan berkata saya sudah melakukan ini dan saya layak dimuliakan. 可是我们不配得到神的这个份，就是得到神的荣耀。 Seperti pekerja bangunan ini kita harus siap untuk dilupakan. 我们就像这个建筑建造这个建筑的工人，要预备自己被遗忘， Siap tidak dihargai. 预备自己不被人家看重。 Supaya penghargaan tertinggi diberikan kepada Tuhan dan Tuhan yang dimuliakan. 那这样的话呢，人们会把一切荣耀归于主。 Dan biarlah Tuhan yang senantiasa dimuliakan dalam kehidupan kita. 愿主的名在我们生命中得到最高的荣耀。 Mari kita berdoa. 让我们一起来祷告。 Kami bersyukur ya Tuhan, 主啊，我们非常的感谢你， bahwa kami adalah bejana tanah liat yang diberikan harta yang berharga itu. 因为我们知道我们是
你所使用的瓦器，来装这么宝贵的宝贝。 Kami rindu dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, 我们渴慕被你使用，成为荣耀你的器皿， untuk mengabarkan kabar baik kepada orang-orang di sekeliling kami. 来传讲福音给我们四周围的人。 Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami, 愿主给我们能力， untuk kami melakukan pekerjaan yang mulia ini, 好让我们能够担任这么荣耀的任务， supaya bukan hanya kami yang memiliki harta yang berharga itu, 好让不只是我们拥有这么宝贵的宝贝， tetapi orang-orang di sekeliling kami juga memiliki harta yang berharga itu. 而我们四周围的人也跟我们一样拥有这么宝贵的宝贝。 Dan kami rindu ketika sudah mengerjakannya, 我们也渴慕，当我们已经做好了我们的本分， kami mengembalikan semuanya untuk kemuliaan nama 我们 Tuhan. 能够把所有的荣耀都归于你。 Terima kasih Tuhan. 主，我们感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami 奉 berdoa. 靠主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Tuhan berkati. 上帝祝福大家。